zakatu maghrama, apabila zakat dijadikan hutang. Tuan-tuan, benda zakat yang bukan hak kita. Zakat bukan hak kita. Sedekah ni tuan-tuan dia ada 3. Yang pertama sedekah wajib, yang kedua sedekah sunat, yang ketiga sedekah jariah. Ingat tuan-tuan, yang kata sedekah wajib tu apa? Buat keluar zakat. Bila sampai haul dia, zakat ni macam-macam tuan-tuan sekalian. Pergi pejabat zakat, tanya zakat apa lagi duk ada, dia akan habaq macam-macam. Zakat simpanan, zakat pendapatan, zakat apa dia akan habaq. Kan? Kalau kita buat benda banyak, zakat tu kena ada buat keluar, zakat tanaman, semua nak kena buat keluar. Kira dekat mereka. Itu bukan hak kita. Itu adalah hak orang yang termasuk dalam 8 golongan yang disebut sebagai asnaf tu. Itu bukan hak kita. Maka sedekah wajib ni adalah zakat, tuan-tuan sekalian. Yang kedua sedekah sunat ni apa? Kita duk pergi sedekah, jumpa orang kat tepi jalan, nampak kesian apa semua, panggil dia, bagi kat dia duit, nah ambil kah, ambil makan. Yang tu sedekah sunat. Sedekah jariah ni apa tuan-tuan? Yang ni sedekah jariah bila kita bagi kepada sesuatu badan ataupun kepada sesuatu konsultan, mereka guna benda tu sampai bila-bila. Itulah yang dikatakan sedekah jariah. Makna dia sedekah jariah. Jariah ni makna apa? Yang berlari-lari. Pahala dia tu makin lama makin berkembang. Saya bagi contoh macam ni. Tuan-tuan bagi ni duit untuk kolam masjid kita nak guna kapet baru. Siapa yang nak bagi sedekah ataupun nak wakaf, satu kaki RM30 ke apa, kita pergi bagi. Itu sedekah jariah. Sama macam ikon kita ni. Selagi mana orang pakai kapet kita, selagi itulah pahala sampai kepada kita, walaupun kita dah mati lama dah. Selagi mana orang guna ikon, selagi mana orang guna api ayak yang kita bayar, guna duit kita tuan-tuan, selagi itulah pahala akan sampai kepada kita sampai bila-bila. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pasal orang tua-tua kita dulu yang buat, yang bina Masjid Al-Arifin. Hari ni tuan-tuan, mereka dah mati tetapi pahala terus sampai kepada mereka. Pasal apa? Pasal kita guna masjid ni untuk beribadat kepada Allah, mereka dapat pahala tu. Ini yang Nabi SAW sebut. Nabi kata, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Bila matinya anak Adam, terpotong semua amalan dia melainkan 3 perkara, kata Nabi. Yang pertama sedekah jariah, sedekatin jariah. Itu sedekah jariah. Mana tabung duk lalu, saki tabung lalulah ke tabung, tak lalu ikut. Hak tabung lalu buh dalam tu tuan. Kita kadang-kadang dengan agama ni duk rasa Allah. Bubuh RM50 dalam tabung masjid pun tuan-tuan, turun tangga pun serupa dengan sopa dengan itik nak kena katuk cara turun tu pun. Kemai pasal apa? Aku buh RM50 dalam tu. Tu pun buh sekerat, tarik balik. Buh sekerat, tarik balik. Nak tunjuk kat orang, kata dia buh. Tarik-tarik, rupa je duit sekerat. RM50. Duit koyak atau mana dia pergi buh dalam tu. Buh RM50 tu kuasa hebat. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal masuk dalam tabung agama. Tapi RM50 tuan-tuan perhabis di Tesco, perhabis di apa Ion Big, perhabis apa di mana halal tuan-tuan sekalian, dia tak rasa besar pun. Betul tak? Kita bawa troli RM350 barang-barang kita beli, satu troli, tengok tak kena pun. Bini kata, abang RM350 tak ada apa pun. Allah, dia kata barang mahal. Dia kata apa tu? Cuba RM350 tuan-tuan rendam dalam tabung masjid yang lalu tadi ni. Dia balik rumah, gostan kau belakang sampai ada rumah. Yang kata kita ni. Sedangkan itulah harta yang paling berharga. Saya pesanlah, sajalah, bukanlah apa nama nak angkat diri, tapi saja main sama-sama kita buat amal ibadah. Saya waktu kecil-kecil dulu lah, rajin duk pergi semayang Jumaat. Mak saya akan bagi RM2 kat saya. Satu dia kata, ni hang bubuh untuk hang, satu lagi hang bubuh untuk mak. Kita buat tu kecil dulu tu sekalian. Ambil tu kira tabung masjid lalu bubuh RM2. Satu untuk saya, satu untuk mak. Allahu Akbar. Waktu kecil tak tahu lagi pasal apa mak bubuh, duk bagi kat aku serubuh dalam tabung tu. Mak pesan dah, bubuh tau, jangan duk pergi beli benda lain. Kita pun duk fikir nak beli jugalah aiskrim ke apa kan. Tapi tak apa, kita bubuh. Mai hari ni tuan-tuan baru kita tahu itulah sedekah jariah. Bila mak saya meninggal nanti tuan-tuan sekalian, macam mana pahala akan sampai kepada dia. Macam tu juga kita.
Kita nak ajak anak-anak kita tuan-tuan, antara dia kita bagi duit ni pergi masjid, lagi adik bubuh dalam tabur masjid. Ini duit hak untuk adik, ni untuk maknya, buh dalam tabur masjid tuan-tuan. Dia akan lekat macam mana yang kita ajak dia tu sampai bila-bila insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bagi manfaat, yang akan jadi penolong kepada kita ketika mana dalam kubur. Tuan-tuan, malam ni apa ilmu yang tuan-tuan dapat yang bermanfaat lah, yang baik yang tuan-tuan dapat malam ni tuan-tuan. Bila dapat malam ni, sebar-sebarkan kepada orang. Boleh faham? Mana ada Facebook tu bubuh, jangan duk tulis tentu berasa feeling di Masjid Arifin. Feeling apa, tak rasa apa-apa. Bubuh dalam tu apa? Oh, bila kita mati terpotong semua amalan. Antara yang akan sampai kepada kita apa? Sedekah jariah. Tulis dalam tu. Boleh faham tak sekalian? Itu dia ilmu yang bagi manfaat kepada orang. Selagi mana orang beramal, orang menggunakan ilmu yang kita bagi, sampai bila-bila pahala akan sampai kepada kita. Dan yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan kita. Yang ni yang kita mahu. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Macam mana nak dapatkan anak yang saleh? Dengan kita juga tunjuk perangai yang baik kepada anak tu. Yang kedua, kita tunjuk akhlak yang elok kepada dia. Yang ketiga, jangan lupa ke tempat-tempat yang baik kita bawa dia, dan kita cerita ini tempat yang baik kepada dia. Kita rajin duk pergi tempat yang tak apa baik, tuan-tuan sekalian. Bukan tak baik-baik, no, duk bawa pergi pasar malam, duk bawa pergi shopping kompleks. Yang tu kita bawa anak kita. Tapi bila mai ke masjid, kita jarang bawa. Anak kata, ayah adik nak ikut. Contoh dia ikut adik, bukan pergi masjid pun, adik duk main apa semua, biar pergi kat dia. Memang jenis budak-budak, memang jenis main. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Kita dulu kecil-kecil dulu main ke masjid pun duk terjun kolam masjid. Lepas tu bila main tu duk marah kat budak-budak pula. Memang jenis budak-budak. Kalau budak-budak main dengar ceramah macam mana tuan-tuan dengar, itu budak-budak yang luar biasa. Tuan-tuan pun tak dengar, lena, budak-budak dia dengar. Boleh faham tuan sekalian? Marah lagi kat kita. Kadang-kadang orang marah, orang kata apalah buat main budak-budak tu hingat di masjid. Bukan hingat kacau orang, tak, hingat kacau dia nak lena. Yang tu ya. Boleh faham tak nak? Buat main budak-budak. Sebab zaman Nabi SAW, tuan-tuan, zaman Nabi dikuatkan dengan para remaja, dengan budak-budak. Abdullah ibn Umar, tuan-tuan sekalian, budak kecil. Sehingga kan dia yang kata dia kecil ni, bila orang keluar pergi perang, dia nak ikut keluar pergi perang. Sedangkan umur dia tu masih kecil, dia tidak dibenarkan oleh Nabi nak keluar pergi perang. Maknanya apa tuan-tuan? Jangan jauhkan budak-budak dengan masjid. Lepas tu macam mana nak dapat anak yang saleh? Di mulut kita sentiasa mendoakan supaya dia menjadi anak yang saleh. Ya Allah, jadikan anak aku anak yang saleh ya Allah. Tuan-tuan, anak kita pergi masjid, anak kita pergi sekolah, anak kita pergi mengaji. Habis-habis salam cium tangan kita tu dia turun pergi, apa yang kita kata? Sepatutnya tuan-tuan buat keluar doa sikit, dia pergi mengaji tu, ya Allah, jadikan anak aku anak yang saleh. Ya Allah, fahamkan anak aku kepada pelajaran. Ya Allah, jadikan anak aku anak yang baik, yang boleh jadi manfaat dan kepada masyarakat. Yang tu kita berdoa. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Itu antara dia. Doa seorang bapa kepada anak, Allah Subhanahu wa taala amat kasih kita.